لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا معلم إبراهيم الحكمة علمني يا معلم إبراهيم الحكمة علمني يا معلم إبراهيم الحكمة علمني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم baca semua بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك Tuhanku, kepadamu maksud pengajianku dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku dan hanya keredaanmu yang aku tuntut.
Karuniakanlah kepadaku kasih kepadamu dan mengenali dirimu. Alhamdulillah, kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak kesyukuran, kerana semata di atas limpahan karunia, kehendak dan tolongnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudahkan ia dan mentakdirkan oleh dia kepada kita untuk berhimpun dalam satu majlis ilmu. Yang pertama sekali, mudah-mudahan perhimpunan yang sementara ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan Allah Taala mengistiqamahkan hati kita dan menetapkan kaki kita untuk terus duduk dalam majlis ilmu. Kerana apa? Hanya semata-mata dengan mengaji boleh menyelesaikan segala masalah kehidupannya kita. Hanya semata-mata dengan duduk dalam majlis ilmu boleh mengesahkan segala ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata-mata dengan adanya ilmu, maka menjadikan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan telah maklum, kata Nabi SAW, amalan orang yang jahil itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari tatkala Nabi masuk ke masjid, kemudian Nabi nampak seorang sahabat Nabi yang bernama Khalad bin Rafi'. Beliau sedang bersembahyang. Tatkala Khalad bin Rafi' sedang bersembahyang 2 rakaat, setelah habis dia sembahyang, dia nampak Nabi, dia menyapa Nabi. Maka berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Khalad, kamu tak bersembahyang lagi. Kembali kamu kepada sembahyang." Maka Khalad bin Rafi' sembahyang kali kedua. Dah sembahyang habis beri salam, dia jumpa Nabi pula nak tanya khabar. Nabi kata, "Ya Khalad bin Rafi', mu tak sembahyang lagi, mu sembahyang sekali lagi." Kali yang ketiga. Setelah kali ketiga dia sembahyang, dia jumpa Nabi lagi. Maka kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kamu tak bersembahyang." Kerana apa? Kerana amalan orang yang jahil, amalan orang yang tak kena dengan hukum syarak sah dan sebagainya, maka tak dikira sebagai sembahyang. Maka telah disyarahkan oleh Nabi SAW, tatkala kamu semayang tadi, kamu tak melakukan tumakninah. Maka nak beri faham kepada kita, begitu juga dikiaskan kepada ibadat-ibadat yang lain. Dan insya-Allah dalam seminggu lagi tuan-tuan, kita akan masuk pula kepada bulan Ramadan. Dan bila mana kita masuk kepada Ramadan, telah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang bernama Ihya Ulumuddin dengan katanya, "Fa in 'asha ila Ramadan tajaddada bisababihi wujubi ta'allumi saum wa huwa ay ya'lam anna waqtah min as-subhi ila al-ghurubi syams wa anna al-wajiba fihi niyyah wal imsak 'anil akli wasyurbi wal wiqa wa anna zaka yatamada ila ru'yatil hilal aw syahidain." Apa makna dia? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau hidup seorang Muslim itu sampai datang ia kepada bulan Ramadan, bila nak masuk kepada bulan Ramadan ni, maka muncullah ia dengan sebab kewajipan mempelajari soal-soal puasa, dan iaitu bahawa diketahui bahawa waktunya itu daripada subuh sampai masuknya matahari, dan bahawa mengetahui ia akan wajibnya itu pada niat dan menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dan sebagainya. Kesimpulannya, apa Imam Al-Ghazali nak khabarkan kepada kita, tak dapat tidak, bila nak masuk kepada Ramadan, maka wajib kita mengulang balik beberapa hukum dan beberapa masalah dan beberapa kisah dan beberapa asbab yang membabitkan masalah qada puasa Ramadan dan sebagainya. Yang pertama sekali, mudah-mudahan menjadi peringatan bagi yang telah lupa. Yang kedua, mudah-mudahan bagi menjadi pengetahuan bagi mereka yang tak tahu. Jadi insya-Allah dalam masa yang diberi kepada hamba pada hari ini, hamba akan baca sebuah kitab yang kecil yang bernama Masailul Muhtadi li Ikhwanil Mubtadi, pada bicarakan segala masalah-masalah yang membabitkan puasa dan sebagainya. Sebab kitab ni tuan-tuan begitu ringkas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin.
Telah berkata musannif tuan pengarang kitab ini dengan katanya soalan yang pertama. Soal. Jika ditanyai orang akan kita berapakah perkara yang memfardukan puasa itu? Kita ulang tak apa dah. Yang pertama sekali dia tanya berapa perkara yang difardukan puasa. Bermakna ada syarat ni wajib orang tu puasa, tak ada syarat ni tak wajib orang tu puasa. Maka jawaban bahawa yang memfardukan puasa itu 4 perkara. Bermakna wajib puasa tak dapat tidak 4 perkara. Yang pertama sekali Islam. Tuan-tuan maklum dah orang kafir tak wajib berpuasa. Yang pertama sekali Islam. Yang kedua ialah akil. Apa akil? Berakal. Apa makna berakal? Orang yang boleh membedakan baik, buruk dan sebagainya. Sebab tu istilah akil baligh. Apa istilah akil baligh? Baligh budak yang sampai umur. Akil bermakna dia boleh beda. Yang ni najis, yang ni susu. Contoh. Kalau budak contoh kita letak pisang dengan tahi. Kalau dia tak boleh beza mana pisang, mana tahi, maknanya orang tu tak ada akal. Sebab tu hukum orang tak ada akal tak wajib berpuasa. Sama juga orang yang tak ada akal tak wajib bersembahyang dan sebagainya. Sebagai contoh tuan-tuan. Tatkala ayah hamba pernah ke Aceh lebih kurang 10 tahun lepas. Bila mana ayah hamba ke Aceh tuan-tuan nak ziarah pondok-pondok di Aceh dan sebagainya. Maka satu hari tatkala dia sampai ke pondok Abuya Syekh Muda Wali. Abuya Syekh Muda Wali ini satu ulama yang begitu hebat yang mengembangkan sistem pondok di negeri Aceh dan sebagainya. Tatkala ayah hamba ziarah ke sana tuan-tuan, malam tu dilakukan beberapa majlis haul zikir dan sebagainya. Habis majlis haul zikir, maka bila masuk saja sembahyang isyak, selepas sembahyang isyak, ayah hamba lihat di hujung belah kiri satu budak laki-laki tatkala berdiri tak rukuk-rukuk. Berdiri tak rukuk-rukuk. Maka ayah ingat nak tegur. Syekh kata jangan usik dia. Apa yang berlaku tuan-tuan? 3 hari 3 malam ayah hamba duduk di pondok tu. Budak tu masih kekal berdiri tak rukuk, sujud dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Masuk hari ketiga, maka barulah Syekh tepuk belakang dia tuan-tuan, baru dia sedar diri. Apa yang berlaku wallahu alam tu antara dia rahsia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kita persoalkan, 3 hari dia tinggal semayang, 3 hari dia duduk begitu sahaja, adakah 3 hari itu dia wajib qada? Cuba jawab. Wajib qada tak? 3 hari duduk bercacang, berdiri, terukuk, tidak, apa, tidak, tak sedar diri dan sebagainya. Setelah dia sedar diri lepas hari ketiga, maka 3 hari dia tinggal semayang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Wajib qada ke tak? Tak wajib qada. Sebab apa tak wajib? Kerana semayang pun tak wajib ke atas dirinya dia. Kenapa semayang tak wajib? Kerana tiada akal. Itulah yang berlaku kepada Sunan Kalijaga. Di antara wali yang ke-9. Yang masyhur tuan-tuan, dia itu asalnya orang Indonesia. Beramal dan sebagainya, akhir sekali mendalami zikrullah, mengamalkan tarekah, kemudian dia bersuluk dekat tepi sungai. Betapa tepi sungai tuan-tuan semayang tidak, makan tidak, hampir berbulan-bulan dan sebagainya. Orang kampung lalu lalang, lalu dia kalang, dia kata siapa yang jaga sungai? Orang Indonesia dipanggil kali jaga. Kali tu sungai, jaga tu jagalah, hak duk jaga sungai. Orang kampung ke hulu ke hilir, nampak dia duduk makan tidak, bangun tidak, hek tidak, hok tidak, sampaikan daun-daun rumput naik mengerumuni badan beliau. Maka tiba-tiba tuan-tuan akhir sekali terkenal sebagai wali Allah. Orang tak mengaji ni, 3 bulan tak semayang, tiba-tiba jadi wali. Allahu Akbar. Mana tanda tak semayang? Tu duduk tepi sungai, makan tidak, bangun tidak, tidur tidak, duduk tepi sungai, tak tahu ke mana, tiba-tiba keluar-keluar daripada diri jadi wali. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan nak kata semayang macam mana? Dah kawan tu akal tak ada. Betul tak? Bila tak ada akal, maka hilanglah hukum syariat. Habis. Yang ketiga, balik sampai umur bermakna wajib puasa dah. Yang keempat, kuasa ia atas berpuasa. Makna kuasa itu sekiranya mampu. Sebab tu dalam Quran kata wa in kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Bila kamu sakit ataupun musafir, atau bermakna ganti puasa tu pada hari yang lain.
Begitu juga sebagai contoh Ramadan pada kali ini. Mak